لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Terima kasih Tuan Sekretariat Muslim Majlis kita pada malam ini. Sebab-fadilah Tuan Imam dan seluruh kuasa Masjid Al-Badar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini malam sama-sama kita merafakkan, mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama kita pada malam ini dalam majlis kita memperingati satu peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kali ini dengan qasidah Rabbi khalaqtaha min nur. Siapa-siapa yang pandai boleh ikut, insya-Allah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ada mic? Haji pakai mic ni Haji? Yang mic ni kan? اللهم
يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi bila bertemu di dalam mimpi itu kurniaan yang agung dari ilahi Rabbi khalaq طه من نور احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقاتنا من ربه البهي الجليل البهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada sebuah masjid yang bernama Masjidil Haram ke sebuah masjid yang bernama Masjidil Aqsa. Ya, sifat Masjidil Aqsa Allah sebut alladzi barakna haulahu, yang kami berkati persekitaran, linuriyahu min ayatina, sebab kami nak tunjuk semua tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Ia ialah bersifat dengan as-sami' dan bersifat dengan basir, bersifat dengan as-sami', bersifat dengan al-basir. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan penceritaan ataupun pengisahan yang berkait dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan Subhan, suci, Maha suci Allah. Dalam keadaan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bila menyebut tasbih, Ia menyebut Subhanallah, ataupun Allah sebut Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ataupun Allah sebut Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha, yusabbihu, subhanallah, dia panggil kalimah tasbih. Kalimat tasbih ini ialah kalimat yang Allah datangkan untuk menyucikan zatnya yang maha suci. Maknanya, sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah sucinya Allah itu daripada segala bentuk kesyirikan dan pensyirikan. Maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersifat dengan keesaan, ketunggalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak dimiliki oleh sesiapa pun dan apa pun. Hanya Dia sahaja yang layak untuk disucikan. Maka dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ialah peristiwa yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan keesaan. Hanya Dia yang melakukan, hanya Dia yang memperbuat. Maka Allah kata Subhanalladzi asra bi'abdi. Kerja memperjalankan hamba-Nya itu tak ada siapa buat, Dia yang buat. Subhanalladzi asra bi'abdi, Dia pula memperjalankan hamba-Nya. Yang Dia perjalankan ialah Dia memperjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kehebatannya dan kebesarannya melalui satu peristiwa yang tak pernah diperlakukan kepada seseorang insan lain, melainkan insan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bangganya mengkhabarkan kepada manusia
bahawa dia telah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi kita SAW pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah diperakukan dengan satu perakuan daripada penciptanya, yang menciptanya, ketika Allah kata bi'abdihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Nabi dengan abdi, hambanya. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada suatu penisbahan yang paling bermakna dan paling besar yang Allah bagi kepada seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kehambaan seseorang itu kepadanya. Contoh, ustaz kita kata, ni anak murid saya ni. Macam mana perasaan anak murid tu? Ni anak murid saya ni. Jadi subhanallah, maka setiap kita membanggakan terhadap penisbahan kita kepada suatu kemuliaan. Contoh kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni dulu ni, contoh kata-kata pada seseorang, dia ni nak buat apa? Dia ni anak angkat Tuanku Sultan Kedah dulu. Contoh. Tentulah kita semua respect. Oh, anak angkat Sultan ke? Jadi Allah Subhanahu wa taala ayat ini, Allah mengaku sendiri, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu hambanya. Tak adalah yang paling tinggi dan paling hebat melainkan perakuan Tuhan terhadap Nabi itu adalah hambanya. Kalaulah di sana ada kedudukan yang lebih besar daripada tu, tentu Allah buhlah ganti abdi. Tapi tak ada yang lebih besar melainkan kedudukan hamba lah yang paling besar dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni tuan-tuan, cerita ni cerita hebat. Sebab tu kita bila mana kita mengkagumi sesuatu, disunatkan kita kata subhanallah. Benar-benar hak hebat-hebat dia kata ya Allah, subhanallah, subhanallah. Sebab peristiwa ni memang hebat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan asra, memperjalankan. Bukan Nabi kita pergi berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam perjalanan yang Nabi tempuh, perjalanan-perjalanan yang begitu menakjubkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menakjub ni macam ni. Nabi lepas Isyak, Nabi kita tidur. Malam tu Nabi tidur di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani. Nabi tidur, Nabi letak kepala, sekira-kira letak kepala tu panas dah tempat duduk. Maknanya tak lama sangat, bukan sampai berjam-jam. Dalam beberapa detik Nabi melentangkan badan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira dah panas dah tempat tidur Nabi, mailah utusan, iaitu Jibril dan Mikail. Tidak ada malaikat yang terhampir kepada Allah melainkan malaikat ni. Jibril ialah ketua pada semua para malaikat. Yang mai tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah biasa mendampingi Rasulullah. Kalaulah ada malaikat lain yang lebih besar daripada Jibril, mai dah malaikat tu. Tapi tak ada yang lebih besar daripada malaikat Jibril AS. Kalau ada malaikat lain yang lebih besar daripada Jibril, jadi malaikat tu dah jadi pendamping Rasulullah.
Tapi sejak daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi terima wahyu yang pertama, sampailah detik itu yang mendampingi Nabi ialah malaikat Jibril alaihi salam. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang tersangat mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kapit, akan iring, akan dampingkan Nabi dengan seorang malaikat yang mulia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi itu insan termulia. Jadi tak adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah malaikat Jibril. Jibril mai ni tuan-tuan, diajak cara gerak. Nak gerak orang tidur. Malaikat Jibril alaihi salam gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggerak-gerakkan ibu jari kaki Rasulullah. Nak gerak orang macam tu. Ada kawan saya dulu, dia gayung. Kalau salah gerak, naik kaki, naik penumbuk. Lepas nak gerak, lepas lempak bantai. Lepas lempak bantai, dia tepih bantai, baik-baik ya. Jadi kalau salah gerak, naik buah satu, naik buah dua. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, cuma orang ni kalau digoncang ibu jari dia, dia tak sepak macam mana orang gerak tali. Allahumma salli ala sayyidina. Tu rahsia yang duduk di kaki kita. Digoncangkan kaki Rasulullah, digoncangkan ibu jari kaki Rasulullah. Tu Jibril ajak cara nak gerak orang tidur. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun jaga langsung Nabi dibawa ke Telaga Zamzam. Bila sampai di Telaga Zamzam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah dibuat satu operation. Dia panggil syaqqus sadri, pembelahan dada. Pembelahan dada ni dia berlaku real. Tapi cuma tak menggunakan alat-alat seperti orang duk belah dada orang hari ni je. Dia belahkan dada. Sebenarnya pembelahan dada ni berlaku pada Nabi beberapa kali. Di antaranya ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, berada di rumah Halimatus Sa'diyah ketika Nabi umur 4 tahun. Tengah-tengah duk main dengan anak Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba mai Jibril, mai Mikail. Mai langsung buat terus operation. Mikail dia yang mengebahkan Rasulullah. Jibril dia yang membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuang unsur-unsur yang tidak elok yang duduk dalam diri seseorang insan, iaitu darah yang jenis hitam yang duduk di balik jantung manusia. Dibuang hak tu sebab itu ialah habuan syaitan. Syaitan bila mana dia duduk di manusia, tentulah tempat dia duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan iblis dan syaitan ni dia duduk di kita di mana darah kita dipamkan. Dia panggil majrad dam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila duduk di situ kan jantung ni kerjanya pam darah. Jadi bila darah ni dipam, dia bukan pi melalui darah-darah yang dipam tu. Mana darah sampai, tentulah dia. Itulah tempat duduk dia yang mesti dibersihkan. Maka benda tu dibuang daripada Rasulullah. Kemudian dituang
Terdapat dada yang telah dibersihkan, dituang perisian, ataupun hari ini di-download perisian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan apa? Yang pertama dimasukkan iman, yang kedua dimasukkan ilmu, yang ketiga dimasukkan hikmah. 3 perkara ni dibekalkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya nak kena mesti berapa je? Kata api ya, berapa? Saya boleh cut. Kalau tak lepi, kalau tak bertak kata dia pergi 10.5. Dia noh nak makan lagi. 9 suku. Boleh ya, 9 suku insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, sebab saya detail. Kalau saya cerita detail, saya boleh cerita detail insya-Allah. Kalau nak cut, saya potong sikit-sikit. Takut tak ada naik. Lagi takut naik tak ada turun. Jenuh kita. Jadi insya-Allah kita baca sikit-sikit lah, insya-Allah. Jadi subhanallah, dia masukkan iman, dia masukkan ilmu, dia masukkan hikmah. Baik. Ni bekal nak jumpa dengan Allah. Bila kita semua nak balik jumpa Tuhan, hak ni mesti kena ada. Iman kena ada, ilmu kena ada, hikmah kena ada. Kalau kita balik, Nabi kita SAW berjumpa dengan Allah dengan ruh dan jasad. Kita semua nak balik jumpa Allah juga. Bila kita nak balik jumpa Allah, hal ni mesti ada. Kalau tidak, tak lengkap pertemuan kita dengan Allah. Iman macam mana perolehannya? Iman diperolehi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita beramal amal yang soleh. Yang pertama beriman, lepas tu beramal amal yang soleh. Dengan beramal amal soleh itulah kita akan mendapat iman. Sebab itu dalam Quran Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia kembang tu. Orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh, dia saling berhubungan. Orang yang nakkan, orang yang beriman, dia mesti keimanannya dia perolehi dengan beramal amal soleh. Semakin bertambah amal soleh, soalan Sayyidina Muhammad, semakinlah bertambah iman. Tuan-tuan, maka sepanjang hidup kita mesti mengusahakan amal soleh seumur hidup. Selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita mesti mengusahakan amal yang soleh. Dan tidak pernah ada satu saat pun, Allahumma salli ala sayyidina, orang yang beriman tidak ada saat yang berlalu pada orang beriman dia mencuaikan amal soleh. Setiap detik kita mesti mengusahakan amal soleh. Tapi Nabi kita SAW telah dibuhkan iman. Nabi begitu istimewa, dimasukkan iman, dibuhkan iman dalam dada Rasulullah. Sebab hak ni ialah bekal perjalanan yang Nabi nak tempuh selepas naik Buraq lagi. Sampailah pertemuan Nabi dengan Allah di langit, sampailah Nabi turun ke bumi, perjalanan yang panjang. Ni bekalan. Sebab tu kita, tuan-tuan, iman ni dia penting untuk bekalan kita menjalani kehidupan di dunia ni. Siapa-siapa tak beriman, dia akan rebah berdepan dengan ujian. Siapa-siapa iman yang kuat, dia istiqamah walaupun macam mana ujian yang dia tempuh. Penting iman. Tu orang kata iman kita kena kuat. Iman kena kuat. Iman tak kuat, tuan-tuan, PKP dah buka, masjid tak main lagi. No? Orang iman kuat, dia tunggu-tunggu, ya Allah, bila lah nak buka masjid, rindu. Tu iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni orang beriman rasa tak lagi aura Ramadan. Rasa tak lagi rindunya nak masuk Ramadan.
Tapi orang kalau tak ada iman, tu asal duk habaq Ramadan apa tuan-tuan, tak ada rasa. Sebab itu golongan salafun salih lagi 6 bulan nak masuk Ramadan dah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan, sampaikan kami, umat kami sampai memasuki Ramadan. 6 bulan lagi Ramadan, dan minta Allah, Tuhan bagilah umat kami dan masuki Ramadan. Kita ni wa balighna Ramadan, kita doa dalam bulan Rajab sahaja. Tahun depan kalau tu imam baca Allahumma balighna Ramadan 6 bulan, orang kat tengok aku betul kalau tu imam doa ni, dia ingat Rajab dah bah. Salafun salih berdoa 6 bulan nak masuk Ramadan, doa lah. Ni dia panggil iman. Lepas tu 6 bulan lepas Ramadan doa apa pula? Minta Allah terima semua yang dibuat dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Minta sepanjang kita dah buat Ramadan tu, 6 bulan lepas tu, ya Allah, terimalah hak kami buat dalam bulan Ramadan. 6 bulan ramai pula, ya Allah bagilah umat kami dan masuk Ramadan. Yang kedua yang dibekal oleh Nabi ialah ilmu. Ilmu penting dalam hidup. Siapa-siapa menjalani kehidupan tanpa ilmu, dia akan tersasar daripada kebenaran. Sebab orang tak ada ilmu ialah orang yang berjalan dalam gelap. Orang yang ada ilmu berjalan dalam cerah. Dia tahu apa dia yang sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ikut. Dia tahu apa sepatutnya, dia tinggal. Ni orang kadar ilmu. Ilmu ni cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ilmu macam torchlight. Bila kita suluh, kita tahu ada apa depan kita, kita nak elak apa, jalan mana patut kita ikut, tu ilmu. Yang ketiga, hikmah. Semua ni dimasukkan dalam dada Rasulullah. Sebab Nabi nak berjalan, Nabi nak tempuh perjalanan, dan semua tu perlukan bekalan. Dia kena ada iman, dia kena ada ilmu, dia kena ada hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pada tu pula Jibril mengiringi. Maknanya Nabi dah ada ilmu, diiring pula oleh guru dia. Maknanya perjalanan yang Nabi bakal tempuh adalah perjalanan yang sangat hebat, perjalanan yang pasti akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita berjalan. Nabi kita berjalan. Malaikat Jibril terbang kanan, Mikail terbang kiri, iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menteri, kalau raja, ada pengiring juga kan? Soalan Rasulullah Muhammad. Ni yang mengiringi cukup Jibril. Belah kanan, belah kirinya Mikail. Bila terbang ni tuan-tuan, laju tak tahu cerita. Kelajuan tu tak tahu cerita. Kalau tuan-tuan tengok gambar apa? Gambar dalam budak-budak dalam TV tu, orang mosak tu, dia tunjuk mosak, mosak tu. Pasal tak? Gambar kartun apa tu kan? Tu nak abang kata cepat. Ni tak tahu nak cerita cepat tu orang mana. Sebab borak ni dia langkah selangkah, sesayup mata memandang. Contoh nak, salah sama. Kita duduk tepi benang, kita beralih macam tu, mata kita sampai tak ujung? Sampai. Mata ni dia tak pi macam ni, tengok lambat, tak beralih sampai terus. Itulah kelajuan borak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau tengok tak dan tengok, no, jet laju, kita dan tengok. Ni tak dan tengok, sampai dah.
Dalam perjalanan tu lah yang Nabi diperlihatkan macam-macam yang ditengok sepanjang jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam-macam Nabi tengok. Semua hak Nabi tengok tu hai kita. Sebab tu Tok Guru dulu dia baca Isra' Mi'raj sebulan. Kita nak baca tengah jam. Sallallahu alaihi wasallam. No? Sebab setiap part-part tu dia ada manfaat, poin yang besar untuk menjadi pedoman. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang hebat. 10 perkara yang Nabi diperlihatkan. Saya sebut di antara saja. Iaitu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pegang ketui batu besar, dia hempap di kepala. Pecah berderai kepala. Bersepai orang kata. Tuan-tuan, cantum balik, dia buat lagi. Nabi tengok apa berlaku tu. Nabi bila tengok, Nabi tanya, Jibril, tu apa? Pasal apa macam tu? Ibarat macam ni lah tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok satu-satu tu macam mana. Orang panggil hak Nabi tengok, hak hancur kepala, lepas tu hak tarik lidah, potong lidah, Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu Nabi tengok lembu yang keluar daripada Sallallahu alaihi Muhammad, lubang kecil, lepas tu nak masuk balik. Di antara 10 perkara tu, di antaranya. Nabi tengok tu apa? Nabi tengok tu seperti yang kita tengok dalam mimpi. Dia panggil alamul misal. Alam misal. Dia bukan ada, dia bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan sungguh ada sungguh, dia tayangnya. Dia seperti slide. Muka ada sungguh orang macam tu, tapi ditunjuk macam tu. Seperti mana kita mimpi tidur malam, kita berpindah daripada satu bab ke satu bab yang lain. Kan kadang-kadang tidur malam ni dia ada 5 bab mimpi semua. Malam mimpi macam ni, lepas tu habis tu mayat ni, lepas tu mayat ni. Macam tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad, dia panggil alam misal. Bila mai macam tu, Nabi tanya, apa tu Jibril? Jibril kata, itulah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak sembahyang berat, akhirnya dia meninggalkan sembahyang. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila nak sembahyang, nak bagi sembahyang tu malah. Allahumma salli ala sayyidina. Dan saya tak mau baca semua sebab 9 suku ya. Allah sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu sepanjang jalan Nabi dipanggil Muhammad. Nabi tengok panggilan tu, tapi Nabi tak sahut. Nabi terus perjalanan. Nabi tanya pula, tu apa panggilan tu Jibril? Itu panggilan Yahudi. Jalan lagi, panggilan pula Muhammad. Nabi tengok panggilan tu, tengok dengan penuh prihatin. Tengok sampai Nabi tengok macam tu. Tu apa pula Jibril? Tu panggilan Nasrani. Jalan lagi, Sallallahu alaihi Muhammad, sampai Nabi jumpa satu orang tengah jalan tu, Allahumma salli ala, perempuan tua ni bongkok sampai nak sampai tanah dah, orang panggil bongkok 3. Tua ni bukan tua biasa-biasa, tua kerepot. Tahu tua kerepot? Jatuh habis dah ni.
isi muka ni tua sungguh, tapi tak padan dengan tua-tua soalan Sayyidina Muhammad. Dia bersolek macam anak darah. Saya nak tanya, orang tua kalau bersolek cantik, kau tengok takut? Orang muda-muda soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia nak apa, nak buah apa ni kita tak kerti, kita tak pernah buah ni. Kalau dia nak buah ni, dia berasya kah? Saya tak kerti pun. Berasya tu beruh pula, tak kena pula sebut tu. Ni dia buah je. Tapi kalau orang tua dia kena tarik macam tu. Pasal apa? Pasal landok. Itulah orang tua yang lebih tengok dalam Isra Mi'raj. Dia sudah tua tapi solek tak padan. Ni habislah ni. Kita tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad ni, hak kita ni, hak umur macam saya 50 lebih ni, ni tengkok ni dah kerok ni. Haji no? Dah kerok dah kita. Ada setengah kita, bila dia tak cakap, tak nampak kenok bibir dia. Bila dia cakap, nampak dah kenok, dah ni, dah bergaris-garis pipi dia ke, atas bibir dia ke, itu. Hak tu panggil Nabi juga. Dengan solek dia, dengan apanya. Nabi kata, tu apa Jibril? Tu dunia. Dalam perjalanan Nabi tanya-tanya semua, Jibril bagi ulasan. Kata Jibril, mujaklah Muhammad, kamu tak beralih. Kalau kamu beralih, kamu kata ya, habis ikut Yahudi, habis ikut Nasrani, habis ikut dunia. Sebab tak beralih lah, ada Malik Isra Mi'raj malam ni. Kalau Nabi beralih, tak ada dah, masjid kosong. Alhamdulillah, tu Nabi tak beralih, Nabi tak menyahut. Nabi syukur, Alhamdulillah. Apa menyebabkan Nabi tak beralih tadi? Bekai tadi, iman, ilmu, hikmah. Hak tu nak guna dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau dalam hidup kita, kita tak ada ilmu, tak ada iman, tak ada hikmah, habis. Ni penting. Hak ni lah nak terap, hak ni nak tanam dalam jiwa anak-anak kita, supaya lepas mati kita, mereka tak menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Tuan-tuan, subhanallah, sebenarnya panjang. Sebenarnya panjang. Panjang ni tuan-tuan, sebab Nabi singgah, bukan Nabi terus. Nabi singgah di beberapa tempat. Di antara Nabi singgah di Madinah Al-Munawwarah. Singgah di Madinah ni, Madinah dia rupa bentuk muka bumi tak macam dengan Mekah. Madinah pokok-pokok kayu banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata, ni apa ni Jibril? Borak berhenti. Nabi turun. Kata Jibril, inilah Taibah, negeri yang Tuan hamba akan berpindah nanti. Nabi turun sembahyang 2 rakaat. Selesai, bismillahirrahmanirrahim. Nabi berjalan. Nabi singgah lagi di sebuah tempat namanya Tursina. Tursina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah tempat Nabi Allah Musa bermunajat dan bercakap dengan Tuhan. Tursina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Borak berhenti, Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi berjalan lagi sampai sebuah tempat namanya Baitul Laham. Baitul Laham ialah tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Jadi begitulah Nabi kita berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah ke Baitul Maqdis yang terletak Masjidil Aqsa. Bila sampai di situ, sallallahu alaihi Muhammad, malaikat Jibril AS mengkhidmati, tambat unta, tambat borak. Dan ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersemayang di situ. Bersemayang di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi beralih. Bila sampai di situ, langsung malaikat Jibril iqamah, dia qamat. Bila dia qamat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian dia pimpin Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia bawa ke tempat untuk Nabi menjadi imam. Allahu Akbar. Begitu dia memuliakan Rasulullah. Kita ni kalau anak kita nak suruh orang jadi imam, kita buat macam ni ya. Sila Ustaz, sila. Ni dia pegang tangan Rasulullah ke tempat untuk Nabi menjadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya sendiri pun jadi imam, tak pernah orang pegang tangan bawa pergi tempat imam lagi. Kalau betul-betul kita Muhammad Sayyidina Muhammad memuliakan seseorang, kita pimpin tangan dia. Itulah yang Jibril buat. Sedangkan Jibril ialah guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Jibril buat macam tu? Sebab selayaknya Nabi diperlakukan macam tu. Suatu tu tuan-tuan, sesaat Nabi nak jadi imam, Nabi beralih belakang. Manusia melaut manusia. Dan Nabi kenai siapa di belakang dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kenal melalui apa? Melalui nur nubuwah. Melalui bekai-bekai yang Nabi bawa tadi, Nabi kenai seseorang. Siapa mereka tu? Semuanya ialah saudara Rasulullah. Mereka ialah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, para Rasul dan juga Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. 124,000 orang semua. Nabi mengimami semua. Mereka tu sebenarnya mereka telah mendahului Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Nabi terakhir sekali sebagai Nabi dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina. Selagi sekali ikut mereka terdahulu, Nabi terkemudian. Sesuailah sebab Nabi khatamul anbiya'i wal mursalin, Nabi penutup semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Baik. Itulah Nabi disebut dengan Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, habis semayang langsung ada satu upacara. Jibril wa'mai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Air biasa, arak dan juga susu. Bila Nabi SAW dibawakan 3 perkara tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dengan mudahnya pergi ambil susu. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita minum. Sesaat Nabi kita minum, Nabi dengar di belakang. Kalau bahasa orang Kedah lah, bahasa kita, alhamdulillah, Nabi tak ambil arak, Nabi tak ambil air biasa. Nabi dengar suara tu di belakang. Suara siapa tu? Suara suara Nabi Allah Musa, suara Nabi Allah Isa, memberi satu komentar. Alhamdulillah, Muhammad tak ambil arak. Kalau Muhammad ambil arak, habis umat dia mabuk dengan dunia. Kalau Muhammad ambil air biasa, umatnya habis dengan dunia. Elok sangat Muhammad ambil susu. Susu ni dia fitrah manusia bersih. Dengan sebab Nabi kita ambil susu lah, malam ni kita pakat duduk dalam Majlis Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Dengan sebab Nabi ambil susu lah, masih ada orang yang main masjid, walaupun banyak orang tak mau main lagi masjid. Alhamdulillah. Selesai tu Musa Sayyidina Muhammad, InsyaAllah kita dan turun. Selesai tu turunlah Mi'raj. Apa dia Mi'raj? Mi'raj ni tangga. Diturunkan tangga dari langit. Nabi tengok tangga tu, Nabi terpesona. Tak kejit-kejit mata Rasulullah. Sampai Jibril kata, Muhammad, baru Nabi kira sedang.
Sebab indah sangat Mi'raj tu. Didatangkan daripada syurga untuk menjadi alat Nabi kita nak naik ke langit. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Maka sebab tu kata guru kita, hebatnya surat Mi'raj ni sebab Nabi melalui 4 alam. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak tadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hak Nabi tengok macam-macam kok jalan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu ialah alam dunia. Sebab masih menaiki borak. Walaupun borak tu kenderaan syurga, tapi perjalanannya di dunia. Bila Nabi kita SAW sembahyang di Masjidil Aqsa, mengimami puluhan, ratusan ribu Nabi-Nabi, para anbiya di belakang, Nabi ketika itu berada di alam barzakh. Alam barzakh ni tuan-tuan, nak pergi kena mati dulu. Cuba kat tangan siapa pernah pergi alam barzakh. Dia kat tangan kita lari kan. No. Kalaupun pernah pergi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena tidur. Kita boleh pergi. Pergi pun dengan ruh, baru kita sampai. Tapi Nabi pergi ke alam barzakh dengan ruh dan jasad. Berarti alam tu ada. Alam tu memang boleh pergi. Tapi tak ada orang yang pergi melainkan hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila mai tangga tu Nabi naik pula tu, itulah yang dipanggil alam angkasa. Alam angkasa ni luas, seluas-luasnya. Daripada bumi nak pergi ke langit yang pertama tu, alam tu luas. 500 tahun umur kita baru kita sampai. Yang angkasawan negara pergi tu hanya di dalam tempat yang jaraknya 400 km lebih daripada Lostock sampai Kuala Lumpur. Jarak tu ya 400 km lebih. Berbaki lagi tak tahu. Tapi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Allah perjalankan Rasulullah. Angkasa ni macam mana agak-agak? Kita kata angkasa ni, dia tengoklah kan, dalam video, dalam apa, dalam TV, dia ada bintang, dia ada planet, dia ada semua. Masalah Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Saya kata, alangkah baiknya kalau kerajaan pilih yang naik ke angkasa itu ialah ulama. Kalau tak ulama, apa sangat yang boleh dicerita oleh seseorang yang bukan ulama kepada kita? Apa kita dapat? Kalau waktu tu lah Tok Haji Saleh pi. Kalau kata Tok Haji Saleh lah. Kalau waktu tu Dato' Harun Din yang pi, banyak kita boleh tumpang ilmu. Contoh ya, wan najmi idza hawa, tentang bintang saja. Wasyamsi wa duhaha, tentang matahari pula. Tuan-tuan, idza syamsu kuwiras. Tuan-tuan, tentu sampai hari ini tak habis-habis penceritaan yang seorang ulama boleh cerita kat kita. Tapi sayang, oleh kerana negara kita ni sekular, dia tak penting ulama untuk mencanai benda tu. Dia buatlah kajian. Antara kajiannya, adakah sate boleh makan di angkasa? Sate hak kita beli kan, mungkin hak sedap sikit kot, sate kajang. Adakah boleh makan di angkasa? Habis dekat tu, tuan-tuan. Kalaulah kita boleh pergi sampai angkasa, tuan-tuan, tang ISS pun sudahlah. Kalau saya kira duk teriak Haji. No. Tara kita naik kapal terbang, tengok bawah pun kata, ya Allah Tuhan, Engkau buat Tuhan. Jangan naik kapal terbang kan. Macam mana kalau kita naik sampai sana?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, nak pergi angkasa tu bukan yang mudah, tapi mudah Allah buat untuk Rasulullah. Cerita orang yang lalui pengalaman, tu tengok jam ni 5 minit lagi. Cerita orang yang naik ke angkasa, dia ada lapisan dia panggil atmosfera. Lapisan ni masalah senam, dia kena tembus. Dia kena tembus. Cerita lepas pihak angkasa, tang tu paling teruk. Bila tempuh dia punya lapisan tu, seorang yang pergi angkasa dia rasa menyesal. Alangkah baiknya kalau aku tak sampai. Teruk. Cuba tengok orang yang naik jet laju kan. Hak Amerika cipta, yang Rusia cipta tu, hak laju tu, dia naik tuan-tuan punya laju, dia sampai kena mencecah tu, dia kena pip laju sangat, dia kena lajak sampai garisan tu, lapisan tu. Tentu diceritakan oleh angkasawan, dia bergegak tu. Ni berlakonnya sungguh tu. Berarti orang tu kena ada ketahanan, daya ketahanan diri yang kuat. Cuba tengok pula macam mana para angkasawan turun daripada angkasa turun ke bumi, kena usung. Saya tengoklah, maknanya kekuatan manusia tak berdaya. Tak tahulah sampai kena usung, mendarat di padang pasir tak mana, orang pergi ambil, kena usung. Tuan-tuan, ada berlaku kat Nabi macam mana? Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai langit yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langit pertama tu apa? Langit pertama tu ialah maujun makfuf, satu lautan ombak yang Tuhan tahan ayaknya daripada menitik ke bumi. Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membelah laut di bumi. Nabi kita lebih lagi membelah laut di langit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, begitulah perjalanan Nabi kita berterus. Satu langit ke satu langit ke satu langit. Langit ni tempat duduk siapa? Malaikat. Tak tahu nak abang malam tu betapa cerianya langit. Kita duk bayang langit ni gelap, kita duk bayang alam angkasa tu gelap. Kita tak pergi lagi, kita tak tahulah. Tengok langit indah sekali. Tu tara tengok malam yang penuh dengan bintang. Macam mana kita pergi sendiri lalu tepi-tepi bintang, kan? Lalu tepi-tepi bintang. Tentu Nabi tengok, ya Allah, indahnya ciptaan Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi yang Nabi tengok gugusan Bima Sakti, kan? Matahari kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hak belah ni dia suluh ke bumi, hak balik sana dia suluh ke langit. Matahari kita tu, hak duk panas hari ni tu kan, dia suluh ulah ni, hak belah sana dia suluh langit. Macam mana Nabi kita tengok alam langit ni, dia lebih hebat daripada alam kita duduk di bawah ni. Yang jadi Nabi naik Isra' Mi'raj 9 suku dah je, kacau dia kulajak ni. Masalah Sayyidina Muhammad yang jadi, masalah Sayyidina Muhammad Isra' Mi'raj ni sebab langit dengan bumi berduk cakap. Langit kata, aku lebih mulia daripada hang. Dia kata kat bumi. Bumi kata, aku lebih mulia daripada hang. Langit kata, masalah Sayyidina Muhammad, hang mulia apa? Dia aku semua buat ibadat. Di hang ada yang buat ibadat, ada tak buat. Bumi pun kalah dengan hujah tu. Tapi bumi cakap, dia tarik lagi, di aku ada Muhammad, di hang ada Muhammad. Mati point langit. Di aku ada Muhammad, di hang mana ada Muhammad. Habis kalah awal lagi.
Allah tu maha kaya, subhanallah. Dengan sebab pertikaian antara dua mereka, Allah mencipta peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Allah senang. Bayangkan langit macam mana dia terima Rasulullah. Bayangkan macam mana penghuni langit menerima Rasulullah. Allah senang. Tuan-tuan, Tok Sah kata, no, Rasulullah, kita kata Ustaz Abid tu lah, kalau dia main kot ni lah, no. Bayangkan Rasulullah di langit, macam mana para malaikat menerima Rasulullah, tak tahu cerita. Malam yang gilang gemilang. Kita kalau PM nak main turun ke Masjid Badan ni pun harus kelang kabut seminggu, no. Ni langit nak terima Rasulullah tu macam mana? Nabi ni siapa? Nabi kekasih Allah. Malam tu akan berlaku pertemuan di antara kekasih dan kekasih. Allahu Akbar, subhanallah. Dan Nabi kita SAW perjalanan tu jumpa dengan rakan-rakan, teman-teman, saudara-saudaranya di kalangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jumpa Nabi Allah Ibrahim, jumpa Nabi Allah Isa, jumpa Nabi Allah Musa. Sampailah subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, Nabi dibawa melawat semua. Syurga pun Nabi pi, neraka pun Nabi pi. Teringin nak tengok macam mana video tu, ha. Harap-haraplah boleh masuk syurga kita semua. Nak tengok macam mana perjalanan Nabi tengok ke langit tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya ringkas. Bila dah lepas dah langit-langit semua, syurga dah pi, neraka dah pi semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sampailah tempat yang tertinggi. Namanya adalah Sidratul Muntaha. Bila sampai di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril dia pegang tangan Rasulullah, dia pimpin Nabi, letak Nabi di tempat namanya Sidratul Muntaha. Tapi dia ghostan. Dia petak Nabi, dia ghostan, dia berunduk. Nabi kita SAW waktu tu beralih kat Jibril, minta Jibril, jomlah Jibril. Tapi kata Jibril, wa inna lahu maqamun ma'lum, kami taniyah, kalau kami lajak pi lah tarakna, kami akan terbakar. Maqam kami taniyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang duduk di atas, penghuni yang duduk di atas, turun tang tu je. Kalau turun lajak, terbakar. Orang hak di bawah sampai tang tu je, lajak pi terbakar. Kata Jibril, itu maqam engkau Muhammad. Nabi bila dia kata tu makamnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi meredai. Sebab dia kena terima hakikat bahawa dirinya hanya seorang saja yang akan bertemu dengan yang dia cinta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi duduk tang tu, cerita seram belum rumah pasal apa, diri belum rumah ni dipersaksikan insya-Allah. Sallallahu. Ketika Nabi duduk tang tu, masalah Sayyidina Muhammad, mainlah awan yang warna hijau. Awan hijau ni dibalut Rasulullah. Awan itulah yang bawa Nabi naik. Nabi ketika tu gerun, tak tahu nak cerita. Pasal haibah dengan haibatullah, gerun dengan Allah, tak tahu nak cerita, takut. Bila dibawa naik sampai di suatu tempat, Nabi disuruh berhenti. Ada seorang yang kata, berhenti Muhammad, qif ya Muhammad wa rabbuka yusalli. Yusalli ni kalau daripada Allah, mana merahmati. Selawat Allah, Tuhanmu sedang berselawat. Berhenti tentu Muhammad, Tuhanmu sedang berselawat. Itulah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu akbar. Kalau selawat daripada Allah, makna rahmat. Daripada malaikat, istighfar. Daripada kita, doa. Bila dengar suara tu, yang hebatnya suara tu suara siapa?
suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina. Bila tentu dengar suara Sayyidina Abu Bakar, qif ya Muhammad wa rabbuka yusalli. Nabi, ya Allah, Abu Bakar sampai tang ni hang no. Waktu tu Nabi rasa takut hilang. Pasal berasa Abu Bakar ada tumpang semangat, tumpang kuat. Sedangkan bukan suara Sayyidina Abu Bakar, tapi suara malaikat. Pasal apa jadi suara Sayyidina Abu Bakar? Sebab Nabi ni asal Bakar ni habis tumpang panas. Sampai tahun tu lah Allahumma Sayyidina Muhammad, langsung Nabi tersungkur sujud di hadapan Allah. Ketika tu langsung Allah kata, Allah ungkapkan Nabi untuk berkata, sedangkan Nabi tak pernah tahu yang Nabi nak kata. Apa Nabi kata? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itulah cara memberi penghormatan pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ajak, dengan dia kena baca macam tu. Kalau sama-sama kita, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum untuk imam. Dengan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi diajak bukan kata Assalamualaikum ya Allah, tapi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tuan-tuan kena cari tok guru seorang main bahas at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Cari tok guru seorang, macam kata macam Baba Khairul Maji, panggil dia main seorang, cerita Ustaz, apa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai Tuhan buat hak tu jadi penghormatan untuk dia. Bila Nabi kata macam tu, Allah balas, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah balas. Berlakulah dialog antara Nabi dan Tuhan. Allahu Akbar. Bila berlaku balas-balas ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka satu komuniti langit itu berasa takjub dan terpersona di antara dua pertemuan Allah dan kekasihnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat di langit semua kenal Rasulullah. Awak tak kenal? Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Setiap Injil langit itu semua Allah Muhammad. Hatta di tiang arasy pun Allah Muhammad. Siapa dia Muhammad ni? Tentulah dia bukan insan biasa. Dia ialah kekasih Allah yang maha berkuasa. Sampai di daun-daun syurga pun Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, orang daun syurga ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulianya Rasulullah. Baik, waktu seorang pun belum pernah melihat Allah, Nabi telah diperlihatkan Allah kepada dia. Allahumma salli ala Rasul. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling kenal Allah, paling bertakwa pada Allah, paling takut pada Allah. Sebab Nabi bukan sakat dengar, tapi Nabi dah melihat zat yang indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai dalam percakapan Nabi dengan Tuhan, Nabi tanya, wahai Tuhanku, Isa Ruhullah, Ibrahim Khalilullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Musa Kalimullah, aku siapa Tuhan? Anta Habibullah. Nabi dapat pingat bintang tu di langit, Anta Habibullah, kamu kekasih Allah. Banyaklah yang Nabi berbicara dengan Allah. Yang paling besar ialah kefardul semayang. Dapat semayang, turun bawa 50 waktu. Punya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insan yang tak tahu nak membantah Tuhan. Ya Tuhan. Tapi bila sampai di langit yang ke-6, Allahumma salli ala sayyidina Nabi Allah Musa duduk dalam tu. Nabi Allah Musa tunggu siap.
Langsung tanya, Muhammad, apa dapat daripada Allah? Kefadun sembahyang. Berapa? 50 umatmu tak mampu. Umatku, umat yang kuat-kuat pun tak mampu 50. Macam mana umatmu mampu? Kenapa macam mana? Musa minta Allah tolong perkuat. Baik. Nabi kita naik. Nabi bicara lagi dengan Allah. Minta kurang Tuhan. Allah kurangkan jadi 45. Turun jumpa Nabi Allah Musa pula sallallahu alaihi wasallam. Berapa Muhammad? Allah bagi kurang 45. 45 pun banyak, tak mampu. Sampai 9 kali naik jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu Tuhan kata, walaupun 5 waktu, tapi kerana engkau macam 50 waktu. Kerana Rasulullah, walaupun 5 waktu, tapi nilai macam 50 waktu. Allahu Akbar. Tentu dia ada sikit note. Pasal apa yang Nabi Allah Musa dah suruh naik turun? Sebab Nabi kita SAW setiap kali pertemuan dengan Tuhan, bertambah cahaya di wajah Rasulullah. Semakin cantik wajah Rasulullah. Malaikat yang kata Nabi Allah Musa ni tak pernah tengok Tuhan, tak pernah tengok Allah. Dia hanya baru bercakap dengan Allah. Bila setiap kali Nabi jumpa dengan Allah, bertambah cahaya wajah Rasulullah, tempiasan daripada nurullah. Jadi dia nak tengok tu, ku cantik lagi, ku elok lagi, ku indah lagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampailah selesai Nabi turun. Sampai Nabi kita fikir, hai, macam manalah aku turun ni, aku nak abad kau orang kata aku naik ke langit ni. Muka Nabi tu Jibril nampak, Nabi tahu. Jibril tahu Nabi susah hati. Muhammad, tentu hang fikir bab siapa, bab di bawah sana siapa nak terima perkhabaran yang hang nak sampai. Nabi kata, sungguh tak apa Muhammad, kalau orang tak mau terima pun hang cerita ni, Abu Bakar terima. Kata Jibril. Kata Rasulullah, ya kata Jibril, Abu Bakar terima. Dia akan terima. Kata Rasulullah, kalau siapa pun tak terima, tak apa dah kalau Abu Bakar terima pun. Salam. Turun tu nak dicerita Abu Jahal. Nabi turun tu, langsung dia kata, Muhammad, apa cerita hari ni? Nabi kata, mujuk dia tanya, aku nak buka cerita payah kau. Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Gelak dan pecah perut. Nabi SAW mula dengan langkah pertama Sayyidina Muhammad. Nabi nak cerita ke langit tinggi sangat. Nabi habaq, aku nak pergi Baitul Maqdis. Muhammad, sampai gelak pecah perut kawan tu. Nanti sampai letih-letih tu. Aku nak panggil orang dengar cerita. Akhirnya subhanallah, Abu Jahal yang tolong pergi panggil orang. Tidak Nabi, susah jugalah nak panggil orang dengar perkhabaran tu. Sallallahu. Pakat gelaklah Nabi pergi Baitul Maqdis. Orang pergi sebulan, ni pergi semalam. Sallallahu Muhammad. Lepas tu subhanallah, sallallahu Muhammad, dia kata kepada Rasulullah, Muhammad, angkat kaki. Nabi pun angkat kaki. Bila Nabi angkat kaki, macam orang main jengkek tu, sallallahu Muhammad. Lepas tu dia kata, angkat lagi satu kaki. Mana boleh angkat? Gelak lagi pula. Rayuh rendah gelak kat Rasulullah, dipermain-mainkan Rasulullah. Habis maudhu' tu, Abu Jahal jalan-jalan, sallallahu jumpa Sayyidina Abu Bakar. Hai Abu Bakar, nak cerita kawan hang ni. Allahu Akbar. Tapi tak kata Allahu Akbar lah, saya lah. Sallallahu. Kawan hang ni merapu sungguh. Ni nampak hang ni. Dia hampak semalam dia pergi Baitul Maqdis. Muhammad ke kata tu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kawan hang lah kata Muhammad lah tu.
Kalau Muhammad kata bukan setakat Baitul Maqdis, naik ke langit pun aku percaya. Habis. Tu namanya As-Siddiq tu. Pagi tu nama As-Siddiq. Malaikat turun namakan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab telajak sangat dia membenarkan Rasulullah. Nabi dapat Habibullah di langit. Nabi turun tu, Allah turun. Allah menurunkan gelaran kepada Abu Bakar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Benar sungguh membenarkan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah dan turun. Bertutup lah. Tidak jenuh itu dekat atas no. Tu potong-potong tu no. Kalau terus surat Mi'raj ni tak tahu nak cerita. Alhamdulillah bila turun tuan-tuan, difardukan sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Malaikat turun ajak difardu di langit, tapi diajak di bumi sembahyang. Sembahyang yang mula-mula malaikat ajak adalah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ni sembahyang yang pertama-tama orang sembahyang. Siapa yang mula-mula sembahyang ni? Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam AS sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sembahyang yang difardukan kepadanya sembahyang zuhur. Dia mula sembahyang zuhur. Maka subhanallah, malaikat Jibril turun sallallahu alaihi wasallam mengajak Nabi macam mana cara sembahyang. Malaikat Jibril jadi imam, Nabi ikut. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi kita SAW di alam zahir, Nabi mengimami semua para sahabat yang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan lupa, seperti mana di langit Nabi difardukan sembahyang, Nabi difardukan juga dengan wuduk di langit juga. Jadi bila nak sembahyang tu, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, bersembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku bersembahyang. InsyaAllah tuan-tuan, maka moga-moga insyaAllah Allah bagi pada kita untuk kita sentiasa menjaga sembahyang. InsyaAllah moga-moga anak cucu kita seorang pun tidak meninggalkan sembahyang. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim lepas-lepas buat Kaabah, berdirikan Kaabah, langsung berdoa minta macam ayat tu, wahai Tuhan, jadikan aku muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, jadikan kami ialah orang yang mendirikan sembahyang, bahkan dzurriyyati, zuriatku Tuhan, bagilah semua melakukan, mendirikan sembahyang. Wahai Tuhan, rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan tolonglah, terima doa kami. InsyaAllah tuan-tuan, maka hebatnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kerana dalam peristiwa inilah diambil sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu saya nak sebut, walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit menerima sembahyang, jangan duk kata Tuhan di langit. Tuhan duk mana? Duk di langit. Jangan salah ataupun tergelincir akidah. Lepas tu kita nak kata apa? Allah bukan bertempat, Tuhan tak bertempat, tapi Nabi bertemu dengan Allah di langit. Itu dia punya kesimpulannya. Dan peristiwa ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi turun daripada langit tu menyampaikan perkhabaran Isra wal Mi'raj. Itulah sejarahnya. Hak duk masuk Islam dah keluar balik sebab tak percaya. Jadi subhanallah, maka dia jadi fitnah yang juga cukup besar pada umat Islam ketika tu. Dan insya-Allah Allah pelihara iman kita, Allah selamatkan kita semua, Allah jadikan kita semakin dekat dengan dia melalui perkhabaran yang kita dengar tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.